الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Seperti yang kita ketahui, agama Islam telah pun bertapak di negara kita ini sejak 600 tahun yang lebih. Dan pada abad inilah yang kita telah berjaya untuk mewujudkan seorang Al-Hafiz di negara ini. Dan ini merupakan suatu kejayaan yang amat besar yang telah dilakukan oleh Awang Suhaili Al-Hafiz ini, dan juga barangkali merupakan suatu usaha yang gigih daripada ke bawah dulu yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan juga kerajaan Baginda yang telah begitu bersungguh-sungguh dalam mewujudkan seorang Al-Hafiz di negara kita ini. Katanya bersyukur aja tuh kepada Tuhan. Katanya sudah ada orang Brunei yang hafiz Quran itu. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung kasih kehadapan majlis ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan yang di-Persatuan Negara Brunei Darussalam atas pengurniaan pribadi Baginda yang begitu besar artinya buat diri saya. Salah satu daripada rancangan pimpinan Islam yang melibatkan berbagai bentuk pendidikan keagamaan ialah untuk menanam semangat dan keyakinan umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya menerusi pembacaan kitab suci Al-Quran. Dari awal usia kanak-kanak seperti ini, mereka telah diasuh dan digalakkan untuk mengenal kitab suci Al-Quran kerana ianya adalah jelas sekali satu-satunya kitab suci yang menjadi hikmat dan petunjuk kepada umat Islam. Hari ini, di mana-mana jua masjid dan surau-surau, pelajaran bacaan mukaddam dan Al-Quran semakin giat dijalankan.
Tiada berhimpun suatu kaum di dalam salah sebuah rumah Allah membaca Al-Quran dan mempelajari sesama mereka, melainkan diliputi oleh rahmat. Allah sentiasa menyebut mereka di dalam golongan orang-orang yang ada di sisinya. Inilah di antara anak-anak yang bakal mewarisi pendidikan dan pengalaman agama Islam yang tulen sebagai bekal untuk mereka hidup di dunia dan di akhirat. Kata pepatah, kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebung. Kami sendiri pun lagi dahulu belajar mengaji ni. Orang lagi dahulu berucap belajar mengaji, bukan belajar Quran. Belajar juga di rumah-rumah, di balai-balai, dan kadang-kala di masjid-masjid juga. Bukanlah seperti mana yang ada pada masa ini. Di zaman moden, orang mengaji itu di sekolah dan guru-guru itu pun dikhaskan. Pelajaran lagi dahulu, ketanya mencari guru. Tapi masa belajar itu panjang masanya tuh. Belajar itu. Dan sekarang ini walaupun masanya pendek, tapi tentu masanya tetap. Macam kalau 2 kali seminggu ada tetap tuh indah mana orang yang berlaku ngajar, masanya berlaku baru kita ni belajar macam dulu tu. Hasidin iza hasad sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Lebih giat membaca dan menghafaz Al-Quran adalah satu amalan yang amat digalakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, semulia-mulia ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Dan inilah yang menjadikan kita harus menjaga kemuliaan dan keaslian serta kesucian kitab Allah itu, di samping memelihara kepentingan dan kemuliaan umat Islam. Fazakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wala. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan hukum non yang mati dan tanwin. Bagaimana kita telah maklum, di dalam hukum tajwid, non yang mati dan tanwin ada mempunyai 4 hukum. Pertama, dari peringkat kanak-kanak membawa ke peringkat yang lebih dewasa, pendidikan untuk mendalami lagi ilmu di bidang Al-Quran adalah di antara matlamat untuk terus membimbing mereka ke mercu pengetahuan pembacaan dan pengertian kandungan Al-Quran sebagai kitab suci yang lengkap bagi kehidupan manusia. Inilah juga sebagai asas untuk melengkapkan diri ke arah kepentingan menghafaz Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sekaya-kaya manusia itu ialah pendukung Al-Quran, iaitu orang-orang yang dijadikan Allah Al-Quran itu di dalamnya kepalanya. Dan sebaik-baik serta seutama-utama kaum ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya. Institut Pengajian Islam Brunei Darussalam, hasil dari kecergasan dan minat mendalam terhadap Al-Quran, lebih ramai lagi peserta yang turut dalam kursus hafaz Al-Quran. Inilah di antara calon bakal pengambilan keempat yang diuji oleh lembaga tasmik biasa, dipengerusikan oleh pengetua institut tersebut sebelum mereka diterima menjadi peserta kursus. Juzuk yang ke-15. Ya. Sila baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 mengikut bacaan tartil.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sekarang kita akan masuk dalam soalan tajwid. Sila Rancangan kursus hafaz Al-Quran diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muhyiddin Wan Daulah, Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam, menerusi Warkah Baginda pada 11 hari bulan Mac 1980 dan Kementerian Hal Ehwal Agama yang mendanai amanah rancangan tersebut sejak ianya diperkenankan oleh Baginda telah memulakan kursus tersebut pada 16 Februari 1981 setelah persiapan lengkap disempurnakan. Zirhum min mati berjumpa lam alif, iaitu izhar syafawi la yu'minun, mat arid disukun. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul azim. Sekarang ini alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT yang telah membuka hati saudara sekalian datang interview sini untuk bersama-sama menyertai dalam kelas tahfiz Quran di Institut Pengajian Islam Brunei Darussalam. Jadi kita tahu bahawa Al-Quranul Karim ialah kitab suci dalam agama kita Islam, datang daripada Rabbil Alamin, pada Allah SWT. Dengan sebab itu yang pertama sekali harapan saya lah supaya kita membersihkan niat, mensucikan niat kita datang untuk apa ini semata-mata kerana Allah SWT. Kemudian yang keduanya dari segi makan, minum kita hendaklah kita jaga daripada makanan yang ditegah dalam syarak kita, utamakanlah makan yang halal. Kemudian tingkah laku kita juga hendaklah kita berpandu kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini seperti biasa kita akan sambung balik pelajaran tajwid secara amali. Ya, cuba kita lihat pada papan hitam ni. Pada ayat Kursus hafaz Al-Quran diadakan bertujuan untuk mengadakan orang Brunei yang hafaz Al-Quran bagi menunaikan fardu kifayah dengan seberapa segera yang boleh untuk menambah bilangan tenaga mahir dalam bidang Al-Quran bagi menyediakan orang-orang yang tugasnya di bidang agama akan bertambah dan kokoh dengan sandaran-sandaran yang diambilnya dari Al-Quran dan untuk menyediakan pakar rojok di bidang Al-Quran.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Calon-calon adalah warga negara Brunei Darussalam, terdiri dari pegawai-pegawai masjid, guru-guru agama, lain-lain pegawai kerajaan dan orang-orang awam, selain dari calon-calon yang bukan warga negara yang memerlukan pertimbangan khas. Kelayakan asas antaranya fasih dan lancar membaca dan mengetahui ilmu tajwid adalah di antara yang diperlukan. Kursus berjalan selama 4 tahun sepenuh masa dan mengikut sistem semester yang mengandungi 16 minggu tiap-tiap satu. Sebanyak 8 mata pelajaran terkandung dalam sukatan kursus tahfiz, iaitu menghafaz Al-Quran, tajwid, adab dan ilmu Al-Quran, resam Al-Quran, dabtul Al-Quran, al-fawasil dan sejarah Al-Quran. Gerak jari. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ustaz harap kaedah ini dapat pelajar-pelajar tatbikkan menggunakan ni gerak jari. Itu yang perlu yang nak Ustaz terangkan pelajaran tajwid Quran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya diterima menjadi salah seorang peserta kursus menghafaz Al-Quran, yaitu pada 22 Januari 1985. Alhamdulillah, saya sudah ada berminat untuk menghafaz Al-Quran. Minat saya itu timbul semasa saya menuntut di Maktab Perguruan Agama Seri Begawan. Jadi saya mendalami menghafaz Al-Quran ini di hadapan Tuan Guru Haji Ahmad bin Syukur. Alhamdulillah, sepanjang mengikuti kursus perguruan agama, saya dapat menghafaz surah-surah yang tertentu. Di antaranya surah Yasin, surah Muluk, surah Ar-Rahman, As-Sajdah, dan 2 juzuk daripada juzuk awal. Alhamdulillah. Yang mendorong saya untuk mengikuti kursus hafaz Al-Quran ialah atas nasihat yang diberikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Syukur, di mana beliau memberitahu bahawa kursus menghafaz Quran ini, beliau membagi tahu kelebihan Al-Quran, banyak kelebihannya. Di antaranya Rasulullah ada bersabda dalam buku ini, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Allah tidaklah merosakkan hati atau akidah seorang yang menghafal Al-Quran. Di samping itu juga Tuan Haji Ahmad Syukur memberi keyakinan kepada saya bahawa saya memang ada kebolehan dalam bidang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Bagi Awang Suhaili, perbincangan khusus mengenai kursus sama ada di kalangan guru maupun rakan sedarjah pada bila-bila masa yang terluang adalah menjadi kebiasaan untuk faedah bersama yang matlamatnya semata-mata bagi kejayaan menghafaz Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaannya saya menghafaz Al-Quran ialah waktu maghrib dengan membaca satu ayat 40 kali. Sehinggalah saya betul-betul hafal, baru saya meneruskan hafalan saya ayat-ayat yang tersebut 40 kali juga. Jadi apabila sudah saya dapat menghafal kira-kira dalam satu muka Al-Quran dalam 15 baris, saya ulangi lagi pada waktu subuh. Jadi sebanyak 3 kali untuk meyakinkan lagi hafalan saya. Jadi apabila kami masuk kelas, kebiasaannya pada pukul 8 pagi, saya akan membaca hafalan saya di hadapan Tuan Guru. Sila duduk. Sila duduk. Lagi ni kita nak tasmi' daripada awal surah Al-Munafiqun. Sudah bersedia? InsyaAllah. Kalau sudah bersedia, silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله. Sejak kursus hafaz Al-Quran dimulakan awal tahun 1981, sebanyak 3 pengambilan telah dijalankan. Kesemuanya adalah 7 orang peserta, termasuk Awang Suhaili dari pengambilan yang kedua pada 22 Januari tahun 1985. 6 daripada mereka telah menarik diri setelah dapat menghafaz Al-Quran antara 3 dan 12 juz, kecuali Awang Suhaili yang meneruskan kursus. Beginilah Awang Suhaili menjalani tasmi' di hadapan guru Ustaz Haji Zaharuddin bin Haji Ahmad dengan membaca ayat-ayat yang telah dihafaznya. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل شيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Dalam dan tasmi' tadi, Ustaz dapati ada beberapa kelemahan yang perlu Awang Suhaili perbaiki. Pertama, pada ayat wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum tu, Awang Suhaili perlu baca dengan tartil dan bertajwid. Ya, insyaallah. Yang kedua, Awang Suhaili perlu mengulang daripada awal surah Munafiqun tu sehingga wahum la yastakbirun tu sebanyak 40 kali supaya penghafalan Suhaili itu tidak mudah hilang. InsyaAllah. Awang Suhaili ni menghafalnya. Itu saja yang nasihat yang perlu Ustaz beri pada Awang Suhaili, ya. Awang Suhaili dapat meneruskan. InsyaAllah. Sadaqallahul. Nasihat saya yang ikhlas kerana Allah SWT, kita mesti ingat bahwasanya menghafaz Quran merupakan suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk rezeki Allah. Jadi kadang-kadang semasa kita menghafal Quran itu kita mendapat banyak, mudah kita perolehi menghafal Quran. Tapi kadang-kadang ada masa-masanya itu sulit dan sukar untuk kita mendapat menghafal Al-Quran. Di sini kata ulama-ulama, tolong perhati dan semak kepada diri kita. Kemungkinan besar ada kerja-kerja dan amalan-amalan tingkah laku kita yang bersanggah dan bertentangan dengan Al-Quran. Kerana itu Quran tidak akan diam dalam diri kita. Jadi dengan kerana itu diharapkan dengan penuh ikhlas kerana Allah supaya kita sentiasa bersabar dan menanggung bebanan tugas yang besar ini seperti mana yang telah diamanahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat baginda dan kepada sekalian umat Islam supaya kita bersama dengan Quran zahir dan batin. Kesabaran kita adalah menentukan kejayaan kita bagi masa-masa akan datang untuk mencapai tingkat mutu Al-Quran sebagai kita sebagai hafiz, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mila kawinnya pasien tak? Awang Suhaili bin Haji Metali dilahirkan pada 2 Februari 1962 di Kampung Sabadarat Kampung Air, dan anak kedua dari 8 orang adik-beradik. Sejak kecil lagi, Awang Suhaili belajar mukaddam dari bapaknya, Awang Haji Metali bin Mat Yasin, dan Dayang Hajah Zakiyah binti Ladis, dan belajar Al-Quran dari Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Sujal. Bapaknya, seorang ketua kampung yang dulunya bekerja sendiri, sangat berminat membaca Al-Quran dan pernah memasuki peraduan membaca Al-Quran. Banyak pulang tahu tu, kanak-kanak pun tahu, tapi pentang-pentang ni ketua lain mana tahu. Orang mualaf sekarang ni. Syukur alhamdulillah juga. Dalam semua. Ibunya, Dayang Kula binti Taha, yang juga sering menggalakkan Awang Suhaili bagi mempelajari Al-Quran, adalah suri rumah tangga. Pergaulan seperti ini adalah dipandang penting dan menjadi tradisi kepada orang-orang Melayu Brunei dan bagi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Awang Suhaili ketika ini berkhidmat sebagai guru agama terlatih Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam dan beristrikan Dayang Zainab binti Haji Jumaat, seorang kerani bahagian penolong pendaftar Mahkamah Kadi daerah Brunei Muara. Mereka dikurniakan 2 orang anak perempuan, yaitu Nurul Hafizan dan Nur Sadrina. Minum tak? Minum pijak. Seperti lain-lain keluarga, Awang Suhaili dan keluarganya sering juga keluar untuk membeli belah, sama ada untuk keperluan rumah tangga atau untuk keluarga. Kita mau baca kanak-kanak? Iya, ada baca kanak. Ada. Sana ada jualnya. Untuk berapa umur kita? Sebagai ayah yang berpegang kepada prinsip untuk memupuk keluarga yang harmoni, Awang Suhaili mempunyai jadual bagi apa jua perancangan. Keutamaan diberikan kepada semua perkara yang wajib. Dia suka yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima jalana. Asuhan yang baik terhadap keluarga bagi meninggikan taraf imej kekeluargaan, beradab dan bersopan santun untuk kepribadian yang mulia adalah bermula dari rumah. Bagi Awang Suhaili sendiri pula, memang terlalu banyak pantang larang baginya, dan yang perlu dipatuhi dan dipelihara ialah mata dan makanan. 2 perkara inilah perlu dijaga. Makanan yang dimakan hendaklah halal dari semua segi, manakala mata pula perlu dipelihara daripada melihat perkara-perkara maksiat atau yang mendatangkan dosa. Sayur mau sayur. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Esa, mendirikan sembahyang fardu 5 waktu sehari di samping sembahyang sunat, memang banyak sekali fadilatnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awang Suhaili di samping sering menjadi imam sembahyang fardu bersama keluarga, pernah juga menjadi imam sembahyang tarawih sepanjang bulan Ramadan tahun 1410 Hijrah di Masjid Muhammad Polkiah Kampung Serusup dan membaca ayat-ayat Al-Quran seluruhnya. Di samping mengikuti tadrus Al-Quran bulan Ramadan di istana dan rumah-rumah pegawai Kementerian Hal Ehwal Agama, Awang Suhaili juga pernah memasuki pertandingan menghafaz Al-Quran 1 juz dalam negeri, anjuran Persatuan Iqra, dan juga mengikuti pertandingan Al-Quran di luar negeri dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Wakaf di Arab Saudi mewakili negara dalam bahagian 10 juz.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Memang hafaz ayat-ayat suci Al-Quran ini memerlukan banyak ketenangan dan masa yang lapang. Ianya sangat sesuai waktu malam, waktu subuh, kerana pikiran waktu itu sangat lapang, belum lagi masuk persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi sepanjang perjalanan kursus, apabila hafalan kami mencapai 10 juzuk, maka Tuan Guru akan membuat laporan bertulis kepada pengetua Maktab Agama Seri Begawan, memberitahu bahawa hafalan kami sudah mencapai 10 juzuk. Jadi pihak pengetua akan menyusun jadual peperiksaan ataupun ujian. Jadi sebelum ujian tasmik tertinggi, kami akan diuji dulu tasmik biasa, lembaga tasmik biasa. Jadi apabila kami lulus dalam lembaga tasmik biasa, barulah kami diarahkan untuk menghadapi ujian lembaga tasmik tertinggi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Lembaga tasmik terdiri dari dua peringkat, iaitu lembaga tasmik biasa dan lembaga tasmik tertinggi. Lembaga tasmik biasa dipengerusikan oleh Pengetua Institut Pengajian Islam Brunei Darussalam dan beberapa orang ahli yang difikirkan sesuai oleh Menteri Hal Ehwal Agama adalah membuat pertimbangan bagi pemilihan peserta kursus dan membuat penilaian pada setiap semester untuk menentukan pencapaian hafalan peserta. Sementara lembaga tasmik tertinggi ini dipengerusikan oleh Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan beberapa orang ahli membuat penilaian ke atas peserta-peserta bagi menentukan kelulusan hafalan 30 juzuk atau 20 juzuk atau 10 juzuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Awang Suhaili, ujian ini adalah tasmi' tertinggi bagi menentukan hafalan 30 juz. Peringkat pertama tasmi' tertinggi 10 juz ialah pada 1 Mei 1985. Peringkat kedua tasmi' 20 juz pada 15 Jun 1988 dan peringkat ketiga tasmi' tertinggi 30 juz pada 2 April 1990. بينهما وما تحت الثرى وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا. Tasmi' dijalankan bergilir-gilir oleh ahli-ahli lembaga tanpa menentukan mana-mana juz surah yang akan dibacakan. Di sinilah dapat dinilai betapa pengorbanan dan kemampuan seseorang hafiz menjalani kursus dan menghafal seluruh Al-Quran dan mampu membaca mana-mana juz surah yang diuji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Penilaian di atas hafalan yang Menurut catatan, Awang Suhaili berjaya menghafaz Al-Quran di hadapan Guru Haji Ahmad Syukur pada juz 1 hingga juz 24, di hadapan Tuan Guru As-Said Mahmud Faruk Hasan juz 25 dan di hadapan Tuan Guru Zaharuddin bin Haji Ahmad juz 26 hingga juz 30. Hasil dari tasmi' tertinggi ini dibincangkan dengan panjang lebar oleh ahli-ahli lembaga. Setiap ahli memberikan pandangan dan membuat sokongan terhadap penilaian masing-masing.
ويكرر المحاولات في أن ينتهي من حفظه من القرآن الكريم. وفعلا وفقه الله سبحانه وتعالى وانتهى من حفظ القرآن الكريم. وبعد أن حفظ القرآن ونجح في الامتحان الأخير الذي أجيز بحفظه وعلى حفظه. وهذا حج سهيل من حج مثالي يعتبر أول حافظ للقرآن الكريم في بروناي دار السلام، فنراه مجتهدا ونراه مجدا في قراءته. Dari tasbih tertinggi ini menunjukkan peserta yang diuji itu telah mencapai taraf pendidikan dan hafalan Al-Quran yang tinggi, dalam mana peserta harus fasih dalam kesemua 8 mata pelajaran dalam pengajian tahfiz Al-Quran. من الناجحين في هذا الامتحان الذي أجري له. Bahwa saya berjaya dalam ujian yang baru-baru ini memenangkan beberapa sebab. Pertama, kesungguhan yang ditunjukkannya ketika dia menghafal Al-Quran dan kesungguhan yang ditunjuk ketika dia mengulangkan Al-Quran itu. Juga kesungguhan yang ditunjuk ketika dia menjawab setiap soalan. Dan saya bersama-samalah dengan anggota-anggota yang tersebut setuju yang Tuan Haji Sahili orang yang boleh meneruskan hafalnya itu insya-Allah dan berjaya. Sepanjang mengikuti kursus menghafaz Al-Quran, memanglah banyak kesukaran dan masalah yang saya hadapi, apalagi masalah berkeluarga. Ianya memang susah untuk kita mengatur hidup kita kerana ia memerlukan banyak kesabaran, ketabahan, ketekunan dan juga tidak kurang juga pengorbanan. Jadi alhamdulillah sepanjang mengikuti kursus dalam suasana keluarga itu kita dapat mengatasilah. Kedua, masalah yang paling rumit juga ialah masalah bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ni saya memang lemah masalah bahasa ni kan. Jadi kalau saya ada bahasa Arab mungkin boleh menolong meyakinkan lagi kita kepada Quran. Ketiga, masalah yang paling besar juga bagi orang yang menghafal Al-Quran ialah masalah apabila kita menghafal ayat-ayat yang mutasyabbihat, iaitu ayat yang seakan sama dari segi lafaz. Kerana yang ada ditulis oleh Imam Mekah, saya pun lupa namanya, dalam sebuah kitab yang bernama Ittihafil Ahlul Irfan, beliau sana menggariskan sebanyak 300 lebih ayat-ayat yang seakan sama dari segi lafaz. Jadi untuk menghadapinya kita perlu berhati-hati. Alhamdulillah. Perhimpunan Raksasa sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada 1 Oktober 1990. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muhyiddin Wadaulah, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang turut berangkat, telah bertitah tentang betapa pentingnya bagi umat Islam benar-benar menzahirkan kecintaan tulen terhadap Rasulullah sejajar dengan kemuliaan baginda di sisi Allah. Satu lagi di antara perkara ialah baginda melahirkan rasa syukur ke atas kejayaan Awang Suhaili bin Haji Metali menjadi Al-Hafiz yang pertama bagi negara Brunei Darussalam. Demikian juga satu rancangan lain yang telah dan sedang kita lakukan ialah mengadakan satu skim menghafaz Al-Quran. Skim ini kalau tidak silap beta telah berjalan tidak kurang dari 10 tahun yang lalu.
Ianya memanglah kita sedari suatu pekerjaan yang amat berat dan susah, yang memerlukan pengorbanan di dalam banyak hal. Tetapi sungguh pun begitu, alhamdulillah kita telah berjaya juga pada akhirnya menghasilkan hafiz kita sendiri yang kita dan negara cita-citakan selama ini. Dengan adanya hafiz Brunei Darussalam ini, maka satu daripada kewajipan fardu kifayah yang wajib kita selesaikan telah tertunai. Apakah ini bukan perkara besar? Benar usulnya kecil, tetapi sebenarnya amat besar, termasuk di antara perkara-perkara yang menjadi syiar Islam yang mesti diagungkan. Maka bersabit dengan inilah, beta dengan segala keikhlasan ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Awang Haji Suhaili bin Haji Matali, siapa selaku orang yang pertama di negara ini yang telah berjaya menghafaz 30 juz Al-Quran, yaitu suatu kejayaan yang sangat bererti kepada kita dan kepada negara, dan yang kerananya juga kita semua telah terlepas dari salah suatu beban kewajipan fardu kifayah, yakni terlepas dari menanggung dosa beramai-ramai. Beta menganggap perkara ini adalah satu sejarah dan jasa yang amat berharga. Jadi sebagai menyatakan perasaan gembira dan syukur serta sambil menghargai jasa tersebut, maka beta dengan segala tulus ikhlas dan bersih hati sukacita mengumumkan akan mengurniakan hadiah peribadi beta sendiri kepada Awang Haji Suhaili bin Haji Matali berupa wang tunai sebanyak RM100,000 Brunei. Sebenarnya waktu perhimpunan Mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Taman Haji Omar Ali Saifuddin, pada mulanya saya memang berada di sana, tetapi oleh kerana kesihatan yang tidak mengizinkan, maka saya mengambil keputusan untuk tidak mengikuti perarakan tahun ini. Dan terlebih dahulu saya memberitahu ketua pasukan saya bahawa saya tidak dapat hadir tahun ini, dan saya selepas itu saya pun baliklah ke kampung, iaitu Kampung Air, ke rumah orang tua saya. Jadi kemungkinan dalam perjalanan saya balik, pengumuman pengurniaan dititahkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau balik? Sakit tisku. Perhimpunan Maulud Nabi disiarkan secara langsung menerusi radio dan televisyen ke seluruh negara, dan bagi mereka yang berpeluang mendengar dan menonton adalah sama-sama bersyukur kerana kejayaan Awang Suhaili itu telah mencipta satu lagi sejarah penting dalam syiar Islam di negara ini. Saya mengira tidak syak lagi dengan adanya hafiz pertama bagi negara kita, Brunei Darussalam, adalah merupakan satu tuah kepada negara ini, dan tidak syak lagi juga bahawa ini adalah merupakan berkat daulat raja kita, di mana dengan inisiatif kerajaan Baginda mengadakan kursus tahfiz Al-Quran
maka dalam kira-kira hampir 10 tahun kita baru belurih seorang Al-Hafiz. Dengan adanya Al-Hafiz Brunei yang pertama ini, sebagaimana yang pernah dititahkan dalam sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bermakna orang-orang Islam seluruhnya di negara Brunei ini terlepas dari menanggung dosa beramai-ramai. Maknanya satu fardu kifayah telah dapat ditunaikan oleh seorang hafiz yang kita perolehi pada masa ini. Dan dengan adanya juga kejayaan ini, maka menjadi satu kebanggaan zaman, di mana pada zaman yang kita belurih ini adalah zaman Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Sultan yang ke-29 dalam sejarah Raja-Raja Brunei Darussalam. Ini adalah satu sejarah di samping bagi negara Brunei Darussalam, dan juga satu sejarah bagi Kebawah Duli itu sendiri. Kita bersyukurlah maknanya. Mudah-mudahan ini hanya baru merupakan merintis jalan. Satu masa insya-Allah kita akan belurih, akan dapat lagi beberapa banyak hafiz-hafiz yang muncul dan lahir di negara ini sendiri. Di Istana Nurul Iman, sempena kejayaan Nawang Suhaili bin Haji Mentali menjadi hafiz Al-Quran yang pertama bagi negara Brunei Darussalam. Satu majlis pengurniaan kurnia khas dan sijil serta istiadat mengurniakan bintang kebesaran dilangsungkan pada 27 Rabiul Awal tahun Hijrah 1411 bersamaan dengan 16 Oktober tahun 1990. Turut hadir ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Agama Islam dan bin-bin menteri serta jemputan. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Saibul Mau. Ampun beri ampun, patik nyonjong ngadap. Yang Amat Mulia Pangeran Lela Ceteria Saibul Najabah, Pangeran Anak Haji Abdul Aziz Grand Chamberlain, menghadap ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk menyembahkan bahawa Majlis penyampaian kurnia khas, sijil dan bintang kebesaran telah siap sedia dan menjunjung titah perkenan untuk memulakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun beri ampun, Majlis Istiadat Pengurniaan Kurnia Khas dan Sijil telah siap sedia. Ampun beri ampun, patik menjunjung titah perkenan supaya majlis tersebut dimulakan. Patik nyonjong gerah.
Sebagai mengambil berkat bagi majlis bersejarah ini, bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai diketuai oleh yang dimuliakan Pihak Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Abdul Hamid bin Bakal, Kadi Besar. وخصوصا إلى أرواح العائلة السلطانية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam susunan majlis, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama Datuk Paduka Ustaz Haji Abdul Samad bin Kahar menyembahkan permakluman yang kandungannya antara lain menyentuh mengenai titah baginda semasa di Perhimpunan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubung dengan kejayaan Awang Suhaili sebagai Al-Hafiz dan kurnia pribadi baginda kepada Awang Suhaili. Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 hari bulan Rabiul Awal 1411 bersamaan dengan 1 hari bulan Oktober 1990 bahwa baginda dan perasaan gembira dan syukur serta menghargai jasa Awang Suhaili bin Haji Matali sebagai orang pertama dari rakyat baginda di negara Brunei Darussalam ini yang telah berjaya menghafaz 30 juz Al-Quran, yaitu suatu kejayaan yang sangat berarti. Majlis yang penuh istiadat ini diikuti dengan Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Ratna Diraja, Datuk Seri Utama Dr. Ustaz Haji Muhammad Zain bin Haji Sridin menghadap ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia, menjunjung perkenan bagi Awang Suhaili bin Haji Matali menghadap dan pembacaan biodata. Biodata yang mengandungi sejarah dan latar belakang Awang Suhaili. Ini diikuti dengan pengumuman bagi Awang Suhaili untuk menghadap dengan diapit oleh 2 orang pegawai Kementerian Hal Ehwal Agama diiringi oleh pembaca biodata. Awang Suhaili bin Haji Matali dilahirkan pada 2 Februari 1962 bersamaan dengan 26 Syakban 1381 di Kampung Sabah Darat A, Kampung Air, anak kedua dari 8 orang adik-beradik. Biodata dibacakan oleh pengarah pengajian Islam Awang Haji Kasim bin Haji Laman. Ianya mencatatkan mengenai kelahiran Awang Suhaili, pelajaran Mukaddam dan Al-Quran dari peringkat rendah ke peringkat tinggi, kemudian mengikuti kursus menghafal Al-Quran, berhubung dengan kehidupan harian sebelum khatam hafalan dan selepas khatam hafalan, di samping kegiatan Al-Quran, memasuki tasmik, kelulusan akademik dan perkhidmatan serta berumah tangga. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengurniakan kurnia khas baginda dan sijil tahfiz Al-Quran kepada Awang Suhaili. Bagi pengurniaan bintang kebesaran, Yang Amat Mulia Pangeran Lela Cetria Saibun Najabah, Pangeran Anak Haji Abdul Aziz Grand Chamberlain, menghadap ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk menyembahkan bahawa istiadat pengurniaan bintang kebesaran telah siap sedia dan menjunjung titah perkenan untuk memulakannya. Istiadat pengurniaan bintang kebesaran negara Brunei Darussalam siap sedia. Batik menjunjung titah perkenan untuk dimulakan. Batik yang gerahan.
istiadat mengurniakan bintang kebesaran darjah Sri Agama Islam Negara Brunei yang amat bersinar darjah ketiga SSUB kepada Awang Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz, dipersilakan menghadap. Setelah pengumuman istiadat mengurniakan bintang kebesaran, Awang Suhaili diapit oleh 2 orang beserta dengan alat-alat kebesaran diraja masuk menghadap. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengurniakan bintang Sri Ukama Islam yang amat bersinar darjah ketiga SSUB kepada Awang Suhaili. Sesudah menjunjung kurnia bintang kebesaran, Awang Suhaili menjunjung anugerah dan beredar untuk mengambil tempat duduknya, iaitu di bawah kedudukan PNPN Khatib. 2 orang pengapit balik ke tempat masing-masing, manakala alat-alat kebesaran diraja keluar meninggalkan majlis. Sebagai berkat atas kesempurnaan majlis pengurniaan kurnia khas dan sijil serta istiadat mengurniakan bintang kebesaran, doa dibacakan oleh Yang Dimuliakan PN Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Abdul Hamid bin Bakal, Kadi Besar. Antul zilma qalbahu hibza kitabika kama 'allamtah warzuqhu an yatsluwahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Sebagai menandakan kesempurnaan majlis, Yang Amat Mulia Pangeran Laila Cetria Sahibul Najabah, Pangeran Anak Haji Abdul Aziz Grand Chamberlain, menghadap ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan untuk menyembahkan bahawa majlis penyampaian kurnia khas, sijil serta bintang kebesaran kepada Awang Suhaili telah sempurna dilaksanakan dan menjunjung titah berkenan supaya majlis ditutup. Amin. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Ampun beribu ampun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat kepada Duli Tuan Patik, maka majlis pengurniaan kurnia khas dan sijil serta pengurniaan bintang kebesaran negara Brunei Darussalam telah sempurna dilaksanakan. Ampun beribu ampun, Patik menjunjung titah berkenan supaya majlis ditutup. Tinggal nugrah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan disertai oleh adinda-adinda baginda untuk meninggalkan majlis. Ini diikuti oleh pembesar-pembesar negara dan para jemputan. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas pengurnian baginda yang diberikan kepada saya, termasuk kurnia pribadi baginda yang begitu besar artinya buat diri saya. Alhamdulillah. Saya berdoa dan berharap supaya lebih ramai lagi orang Ketani yang akan mengikuti pelajaran menghafaz Al-Quran, kerana dengan bertambahnya bilangan hafaz Al-Quran di negara kita ini, maka orang-orang yang tugasnya di bidang agama akan bertambah kukuh dengan santaran
sandaran yang diambil dari Al-Quran. Di Pusat Dakwah Islamiyah, Majlis Kesyukuran bagi meraihkan kejayaan Awang Suhaili Al-Hafiz diadakan dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah yang telah mengurniakan taufik dan hidayatnya. Turut hadir ialah Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama, ahli-ahli Majlis Agama Islam, pegawai-pegawai agama dan para jemputan. Sebagai mengambil berkat, majlis didahului dengan bacaan Al-Fatihah beramai-ramai. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama dalam ucapannya antara lain telah menyentuh tentang kejayaan Awang Suhaili Al-Hafiz dan perhatian berat ke bawah Duli Yang Maha Mulia terhadap syiar dan kemajuan agama Islam di negara ini. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayat dan kehendaknya jua serta dengan pimpinan yang bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kerajaan Baginda telah dapat menghasilkan seorang hafiz Al-Quran yang terdiri dari rakyat Baginda sendiri, yaitu Awang Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz, yang diasuh dan dilatih dalam negara Brunei Darussalam sendiri di bawah kelolaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Negara Brunei Darussalam sangat-sangat beruntung kerana dapat bernaung di bawah pimpinan yang bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seorang raja yang sangat-sangat mengambil berat terhadap syiar dan kemajuan agama Islam di negara ini. Di antara lain terbukti dengan nyatanya, yaitu kegembiraan dan kesyukuran Baginda di atas kejayaan Awang Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz serta pengurniaan hadiah pribadi Baginda sendiri kepada Al-Hafiz itu, serta titah perkenan Baginda supaya Awang Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz dikurniakan oleh kerajaan Baginda perkara-perkara tertentu, yaitu khas bagi batang tubuh Al-Hafiz tersebut. Majlis mengambil tabaruk membaca Al-Quran oleh Awang Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Majelis diserikan dengan persembahan marhaban oleh penuntut-penuntut Maktab Perguruan Agama Sri Begawan, di mana ianya diikuti dengan upacara merenjis yang didahului oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama, diikuti oleh Yang Dimuliakan P.N. Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Abdul Hamid bin Bakal, Kadi Besar. Yang Dimuliakan P.N. Siraja Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Yahya bin Haji Ibrahim, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Dimuliakan P.N. Tuan Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Timbalan Mufti Kerajaan, dan beberapa orang pegawai agama. Turut merenjis ialah Tuan Guru Haji Ahmad Syukur, bekas guru yang pertama Awang Suhaili Al-Hafiz. Dapat dilihat wajah sedih dan terharu menandakan syukur dan kegembiraan Al-Hafiz di saat-saat yang penuh arti ini. Tuan Guru Haji Zaharuddin bin Haji Ahmad, bekas guru Al-Hafiz yang masih berkhidmat. Tuan Guru Al-Said Mahmud Farid Hasan, juga bekas guru Al-Hafiz. Dan ayah kepada Awang Suhaili Al-Hafiz, Awang Haji Metali bin Mat Yasin. Sebagai mengenangkan jasa dan pengorbanan yang diridai oleh Allah, cenderamata kenangan disampaikan kepada Awang Suhaili Al-Hafiz dan tuan-tuan guru Al-Hafiz. Berakit-rakit kaulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Satu bidalan yang dimaknakan dengan kejayaan Awang Suhaili Al-Hafiz. Beramai-ramai bersyukur kepada Allah yang telah mengurniakan rahmat dan hidayatnya sehingga apa yang dicita-citakan selama ini berjaya dicapai. Nas'aluka ya Allah, ya Rahman, bijalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbahu hifza kitabika كما علمته وارزقه أن يتلوه على النحو الذي يرضيك عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.